Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Paling kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada gangguan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Segala puji bagimu yang telah mengumpulkan kami pada hari yang penuh keberkatan ini ya Allah. Pada hari ini, hari yang bersejarah bagi umat Islam, Isra' dan Mi'raj ya Allah.
yang mana pada hari ini kami akan mengimbau kembali segala pengorbanan Nabi yang kami cintai, yang kami rindui, pengorbanan baginda yang tidak terhitung ya Allah, dan bagaimana perjalanan yang indah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga dinaikkan melepasi 7 langit, kemudian bertemumu ya Allah di Sidratul Muntaha untuk menerima amal ataupun ibadah salat ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami tahu di antara asbab kemuliaan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana peristiwa yang besar ini, iaitu Isra' dan Mi'raj. Jadi kalau kami umat Nabi Muhammad yang menghayati, yang beramal, yang membuktikan cinta kami kepada agama ini, cinta kami kepada Rasulmu, dan cinta kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kerana kami masih hidup pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan olehmu untuk bersujud dan memujimu ya Allah, untuk kami memperbaiki diri kami, untuk kami bertaubat kepadamu, untuk kami tidak menangguhkan amal soleh dan amal ibadah. Ya Allah, kami berterima kasih kepadamu kerana engkau memilih kami menjadi tetamumu di rumahmu ini ya Allah. Walaupun kami banyak dosa, banyak kelalaian, bahkan ketika kami sedang solat kami tidak mengingatimu ya Allah. Bahkan ketika kami solat kami melalaikan hati kami daripadamu ya Allah. Kami menyembah, kami sujud dalam solat, tapi kami masih menyembah dunia ya Allah. Kami masih lagi menyembah diri kami sendiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami datang kepadamu, kami datang ke rumahmu pada saat ini. Kami menyerahkan diri kami dan kami mengakui kelemahan diri kami ya Allah. Kami mengakui kelemahan diri kami ya Allah, bahawa kami ini penuh dengan dosa dan penuh dengan noda, bahawa kami ini tidak menjalankan tanggungjawab kami sebaiknya sebagai hamba-Mu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita ya Allah. Maka berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami semangat juang, berikanlah kami istiqamah untuk kami menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami rizki yang luas, berikanlah kami kesembuhan daripada segala penyakit. Allahumma inna duha'a duha'uka, ya Allah, duha ini adalah duhamu. Wal baha'a baha'uka, keagungan ini adalah keagunganmu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu adalah kudratmu. Wal ismata ismatuka, segala kesucian itu adalah kesucianmu. Allahumma in kana rizqina fi sama' fa'azilhu, ya Allah, sekiranya rizki kami di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhriju, sekiranya rizki kami di perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana haraman fatahhiru, sekiranya haram atau kotor maka sucikanlah untuk kami. Wa in kana ba'idan faqarhibu, sekiranya rizki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana mu'asaran fayasir, sekiranya sukar sempit maka permudah dan lapangkanlah untuk kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, satu rizki yang kami tidak layak ya Allah, satu rizki yang kami tidak layak sedikit pun untuk kami berangan-angan, untuk kami meminta darimu ya Allah. Kami mohon kepadamu, rizkikan kami syurgamu ya Allah, rizkikan kami syurga Firdausmu ya Allah. Kurniakan kami rizki syurga Firdausmu tanpa dihisap, tanpa diazab. Kurniakanlah syurga Firdausmu buat ibu bapa kami, buat suami kami, buat anak-anak kami, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, kami tidak layak ya Allah, tapi Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Engkaulah Tuhan yang Wahab, yang Maha Memberi, yang Mujib, yang Maha Memakbulkan. Engkaulah Tuhan yang mendahulukan rahmat daripada kemurkaan. Memang kami tidak layak sedikit pun untuk berangan-angan menjejaki syurga-Mu dengan banyaknya dosa dan banyaknya lalai dan sedikitnya ibadah. Namun kami menyandarkan diri kami kepada sifat-sifat mulia-Mu, sifat pemurah, penyayang, pengasih, belas kasihan-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu, kurniakan kami syurga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus
Kami meminta daripada-Mu syurga Firdaus ya Allah, bighairi hisab wa ghairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami rizki sahabat yang baik, yang mengingat dan membimbing kami ke syurga-Mu. Rizkikan kami pasangan yang soleh, suami kami membimbing, melindungi kami daripada azab-Mu ya Allah. Kurniakan kami rizki zuriat keturunan soleh salihah ya Allah, yang menjadi asbab pahala yang mengalir walaupun selepas kami mati ya Allah. Kami mohon rizkikan kami ya Allah harta yang barakah, harta yang luas memberi manfaat kepada umat, harta yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Sekiranya harta itu menjauh dan menjarakkan hubungan kami denganmu, maka ambillah ia daripada kami ya Allah. Kerana tidak ada kebaikan sedikit pun dunia ini sekiranya kami jauh daripadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk redha di setiap ketetapan-Mu, redha untuk setiap apa yang Engkau ambil daripada kami, redha di atas setiap yang Engkau berikan kepada kami, yang banyak atau yang sedikit. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang sedikit, sebagaimana firman-Mu, wa qalilu min ibadiyas syakur, sedikit sekali di kalangan hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Maka jadikanlah kami di kalangan yang sedikit itu ya Allah, menjadi hamba-Mu yang bersyukur, sehingga kami rasa keluarga kami cukup untuk kami, suami kami cukup, anak-anak kami cukup, rezeki kami cukup, apa yang ada ini cukup ya Allah. Namun nafsu membuatkan kami rasa tak cukup ya Allah. Kami sentiasa komplain, kami sentiasa komen, kami sentiasa meminta-minta lebih ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, sebaik-baik umat yang seperti mana Engkau firmankan di dalam Al-Quran ya Allah. Kami menjadi umat yang kuat dari sudut ekonomi, umat yang kuat dari sudut sosial, dari sudut kuasa ya Allah, dari sudut politik ya Allah, sehingga kami boleh menundukkan para musyrikin ya Allah, sehingga kami kuat dan berjuang bersama-sama membebaskan Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, Isra Mi'raj tentang Masjidil Aqsa, bagaimana Engkau memuliakan Masjidil Aqsa dalam firman-Mu, Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula, yang mana di bumi Palestin itu lahirnya ramainya para anbiya, dan di situlah bumi menjadi perebutan seluruh agama ya Allah. Namun yang benar adalah agama-Mu ya Allah. Sekarang Masjidil Aqsa dalam kuasa musuh agama, dan kami begitu lemah ya Allah. Kami bersemangat tetapi bermusim ya Allah. Dan pada kali ini ya Allah, beri kekuatan untuk kami terus boikot segala bentuk dana yang menyumbang kepada mereka ya Allah, segala dana yang memberikan mereka semakin berkuasa ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk boikot dan boikot walaupun perkara yang kami suka ya Allah. Moga dengan itu apabila Engkau bertanya kepada kami, apa yang kamu buat untuk pembebasan masjid suci itu, maka mudah-mudahan Engkau terima segala amalan, sedikit amalan yang kami buat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah majlis pada hari ini, berkatilah penganjur yang bersusah payah, berkatilah semua yang hadir dekat dan jauh yang bersusah payah. Engkau lah Maha mengetahui kesusahan hamba-hamba-Mu untuk sampai ke sini pada saat ini. Jadikanlah jalan kami ini jalan menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin menjadi wanita yang salihah, wanita yang sabar, wanita yang mendapat redha suaminya, ibu yang misali yang boleh jadi contoh kepada anak-anaknya ya Allah. Bantu kami ya Allah, dan kami mohon kurniakanlah kami husnul khatimah, kematian yang baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. AJK sedang minta kita rapatkan. Ada lagi ruang sebab ramai lagi dekat luar tak dapat masuk. Boleh rapat lagi boleh. Sini ada lagi kosong sebenarnya. Boleh masuk lagi sebelah sini ya. Kalau ada ruang kosong tu, sebab boleh nampak ada sahabat-sahabat kita berdiri di sana. Mungkin ada yang akan masuk lagi selepas ini. Saya nak ucap terima kasih kepada Surau Al-Ukhwah Seksyen 8 Bandar Baru Bangi dengan kerjasama Lita Khalif Seksyen 8 yang membawakan tajuk Isra' Mi'raj Perjalanan yang Agung. Terima kasih kepada pengacara majlis dan pembaca doa pembukaan, iaitu Puan Syaidatul Izan Ahmad. Terima kasih kepada Puan Hajah. Terima kasih kepada Puan Hajah Narul Azilah Abdul Rahman, Ketua Muslimat Surau Al-Ukhwah. Terima kasih kepada Datin Dr. Hajah Sabariah Faridah Jamaluddin, Founder of the Lita Khalif Program and Chief Academy Official Lita Khalif International Sdn Bhd. Adakah Datin Dr. Hajah adakah? Subhanallah, Dr. Rosman ada. Subhanallah, ada. Oh, barakallah. Semoga Allah terus beri kekuatan, Allah berikan segala yang diperlukan untuk meneruskan perjuangan yang sangat berat dalam pendidikan kanak-kanak, ya, melahirkan tunas-tunas Islam yang hebat. Masya Allah, nama besar kan Lita Khalif. Subhanallah. Seterusnya kepada Puan Hajah Hafizah Aliman, Board of Education Lita Khalif International Sdn Bhd, Puan Hajah Zaliha Abdul Hamid, Board of Education, muslimin dan muslimat yang hadir daripada dekat dan jauh. Dan saya ucap terima kasih terutamanya kepada encik suami yang tercinta, tak tahu dekat mana tadi ya, yang dimuliakan Tengku Fazli binti Ku Yahya, yang drive sendiri pada hari ini bawa saya untuk ceramah pada, sebab hari ini di Negeri Sembilan cuti Isra' Mi'raj. Selangor cuti juga ke? Subhanallah. Jadi kita minimizekanlah tim-tim yang turun. Dan saya ucap terima kasih pada tim Ustazah Asma yang tetap turun walaupun hari ini sebenarnya cuti umum di Negeri Sembilan. Alhamdulillah, dah 2 hari saya tak kuliah pagi. Kalau siapa yang selalu ikuti kuliah pagi, semalam tak ada, pagi ni pun tak ada. Subhanallah, tetapi kita tetap ada ceramah. Jadi kita gantikan dengan ceramah. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih juga tahniah kepada tim publication yang sangat cekap, sebab semalam saya sebut tentang buku ni. Hari ni ada edaran buku ni ya. Saya, harganya RM25 sebab ia bukan buku saya. Semalam bila tim berikan saya buku ini sebagai bekalan untuk tajuk Isra' dan Mi'raj, saya baca buku ni. Kemudian saya dapati Alhamdulillah, ia adalah satu buku antara yang terbaik. Bukan saya sebut buku lain tidak terbaik, antara yang terbaik. Banyak buku Isra' Mi'raj untuk orang awam, banyak buku yang baik dan terbaik, dan ini adalah antara yang terbaik. Saya terus jatuh cinta dengan kaedah penulisan Dr. Ahmad Sanusi Azmi ni. Kebetulan tadi masa nak masuk ada satu banner gambar Dr. Ahmad Sanusi. Saya tak perasan banner tu banner apa masa nak masuk selekoh nak datang ke surau ni. Jadi beliau sebenarnya menerbitkan saya rasa lebih dah 30 buah buku ke 40 buah buku. Seorang pensyarah di USIM, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran Sunnah, dan tidak pernah berhenti menerbitkan makalah-makalah ataupun naskah yang sangat baik untuk umat Islam. Jadi Masya Allah, kita akan menggunakan buku ini supaya kalaulah saya tidak habis, of course tidak akan habis, saya mungkin dapat 1/10 saja
mengupas tentang ilmu yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, maka bawalah pulang buku ini untuk kita baca sampai habis. Kita dah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dah 50 kali kita dengar ceramah Isra' Mi'raj. Dah 40 kali dah dalam hidup kita. Maksudnya selama 40 tahun, 50 tahun kita dengar ceramah Isra' Mi'raj. Tetapi ceramah itu menjadi halwa telinga saja. Tidak membuatkan kita rasa bangkit, kita rasa bangun, kita nak kuat untuk menjadi umat yang terhebat, yang kita dapat inspirasi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Jadi insya-Allah kaedah kita akan gunakan buku ni, kita akan mulakan daripada depan tu. Kita akan mulakan sama-sama. Saya tak tahu yang belakang ada tak? Saya tak tahu berapa banyak yang dapat. Angkat siapa yang dapat buku ni. Hampir semua dapat. Buku ni bukan kita edarkan percuma, faham kan? Sebab kita pun tak ada dana untuk beri buku percuma, sebab kita beli buku ni. Tetapi kenapa saya minta diedarkan? Sebab saya nak kuliah kita ada makna yang lebih daripada mendengar. Kita membaca. Sebab Allah dengan wahyu yang pertama iaitu Iqra'. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Dan kekuatan umat Islam adalah pada membaca. Tetapi umat Islam hari ini lemah. Kita lemah dengan diri kita sendiri, dengan sifat malas, suka bertangguh, kurang semangat, tak ada cita-cita besar, berjiwa kecil, mudah sentap, hati tisu. Baru dakwah ke adik-beradik, adik-beradik lawan, terus tak jadi dah nak dakwah. Kita nak dakwah sikit sekian-sekian. Kita bukan dibaling batu macam Nabi. Kita bukan dimaki hamun macam Nabi. Kita bukan difitnah macam Sayyidah Aisyah, difitnah sangat teruk, difitnah melakukan perzinaan. Kita tidak menghadapi sebenarnya kesusahan dan tidak berat sedikit pun dalam kita menyampaikan dakwah. Kita ada kawan yang bukan Islam, kita ada jiran yang bukan Islam. Kita dah berjiran 10 tahun, 20 tahun. Kita tak mampu pun nak sampaikan kalimah la ilaha illallah. Kita tak pernah buka mulut cerita tentang siapa Nabi Muhammad, Tuhan kita iaitu Allah. Betapa lemahnya dakwah kita. Kita ada kawan sekolah menengah yang non-Muslim, kawan universiti yang non-Muslim, jiran sekarang, yang kita boleh makan sama-sama, jalan sama-sama, boleh bergurau. Kita ada rakan sekerja, kita ada klien non-Muslim. Tapi kita tidak boleh nak bagi satu flyers pun yang menceritakan apa itu Islam, siapa itu Muhammad, apa yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj contohnya. Sebab umat Islam hari ini tidak ada perasaan keinginan untuk menyebarkan agama ini. Tidak ada keinginan, bukan kesungguhan, tak sampai kesungguhan, keinginan pun tak ada. Terlalu lemah. Sebab itulah kita perlu baiki dan berubah. Antara punca kelemahan kita sebab kita kurang membaca. Bangsa Melayu, bangsa tidak membaca, setuju tak saya cakap? Kalau kita tengok bangsa orang putih, kita sebut bangsa barat, mereka bangsa membaca ya. Bangsa Jepun juga bangsa membaca. Kami pernah duduk di Australia, anak-anak kami sekolah di Australia. Bagaimana kami pelik sistem mereka membuatkan anak kami jadi ulat buku. Mereka tak nak mainan. Kalau tanya nak beli apa, nak beli buku. Kat rumah baca buku. Kalau cuti sekolah, paling mereka tak suka. Mereka akan counting days, berapa hari lagi nak sekolah. Mereka berebut untuk baca buku, sampai buku-buku yang berat walaupun umur mereka masih kecil. Bagaimana mereka menanam sikap suka membaca. Dan bila kita pergi mana-mana, tunggu kat train station ke, saya tak tahu sekarang, masa tu kami pergi 2013, 2014, 2015. Mereka membaca buku, buku yang tebal-tebal. Dan pengalaman kami, kalau naik flight, biasa apabila kami duduk dekat business class, bukan selalu di business class, tapi pengalaman saya, kadang-kadang ceramah pergi luar, penganjur beri business class. Lepas tu adalah Mak Saleh, daripada awal flight sampai habis diorang baca buku. Saya malu, saya pun ambil majalah, saya baca majalah tu. Ya, saya baca majalah tu, sebab dalam majalah tu bukan hanya iklan saja. Kalau majalah airline, kadang-kadang ada tentang bab pelancongan. Lepas kadang-kadang dia orang main ni, buat sudoku ke, bukan sudoku sudoku yang silang kata. Maksudnya
Diorang selalu mengasah ketajaman otak dan akal mereka. Kita nampak mereka tu biasa je. Sebab itu, ramai hari ni orang tak nak beli buku. Alasan, kalau makcik beli pun membazir nanti ni. Makcik tak baca ni, dalam kecil tulisan ni ustazah. Tapi time beli handbag tak sebut membazir ni, nanti tak guna ni, dah ada 2 kat rumah. Beli kasut tak sebut membazir. Beli makanan yang akhirnya jadi najis, makan satu keluarga habis 200-300 tak keluar membazir. Tapi bila buku RM25 kita berkira. Padahalnya sekurang-kurangnya ada usaha kita niat nak membaca. Boleh jadi lepas kita mati buku ni jadi harta wakaf. Ada anak cucu kita yang baca, kita dalam kubur kita dapat pahala. Dan ada orang yang bijak, dia beli banyak. Dia bukan beli 1, dia beli 10. Dia hadiahkan pada orang. Ada pesakit-pesakit di hospital, dia jumpa saya, ustazah, saya dapat buku ustazah masa saya warded dekat hospital. Ustazah, saya dapat buku ustazah masa saya menunggu giliran dekat klinik kesihatan. Ada orang agih-agihkan. Rupanya ada hamba-hamba Allah yang beli buku dalam jumlah yang banyak, kemudian dia berikan kepada orang dengan mengharapkan orang baca, dia dapat pahala. Kita ada anak 5 orang, beli 5 post buku pasal Isra' Mi'raj. Bacalah anakku, bacalah. Kalau kamu tak baca bagi cucu, ceritakan pada anak. Ini peristiwa besar yang mengangkat martabat Nabi kita, mengangkat martabat umat Islam, dan ia hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Allahu akbar. Okey, sekarang kita nak buka daripada muka surat yang tak ada muka surat tu. Yang awal sekali, selepas isi kandungan. Okey, kita akan baca buku ni sampai habis. Kalau Zuhur tak habis, berhenti sekejap, sambung lagi sampai asar, boleh? Okey, yang kata boleh tu pastikan yang kata boleh tu duduk ya. Saya pukul 12 berhenti. Okey, sama-sama kita akan baca. Dik, awak tinggi sikit sian ajar ni. Awak duduk elok-elok. Jadi terhalang. Okey. InsyaAllah kita akan sama-sama membaca firman Allah yang menjadi dasar kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Duduk tegak semua. Tarik nafas. Tahan 5 saat. Tarik semua. Lepas. Masa tarik tu tarik beria-ria ya. Bukan tarik relax, tarik. Lepas tu saya suruh tahan 5 minit. 5 minit. Ya tu. Matilah 5 minit ustazah. 5 saat. Lepas dengan ucapan mula-mula subhanallah. Kali kedua lepas dengan kalimah alhamdulillah. Kali ketiga lepas dengan kalimah la ilaha illallah. Dan kali keempat lepas kalimah Allahu akbar. 4 kali ya. Okey. Bersedia semua? Okey, tengok orang kiri kanan, ada yang tidur dah ke? Tengok orang kiri kanan. Tak ada? Okey. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Subhanallah. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Lepas. La ilaha illallah. Dan yang ni paling kuat. Buat gaya macam ni ya. Bila saya kata tarik. Tangan macam ni. Lepas tu saya tak sebut dah tahan. Saya sebut takbir. Ibu-ibu muslimat buat Allahu akbar. Okey, test dulu. Rehearsal dulu. Okey, tarik. Takbir. Okey, itu rehearsal. Suara belum kuat, belum semangat. Kita keluarkan suara yang paling kuat. Biasanya suara kita panggil suruh keluarga untuk makan. Jadi kalau 2 tingkat pun boleh dengar kan. Anak dalam bilik yang tutup pintu pun boleh dengar. Okey. Kita nak keluarkan kalimah Allahu Akbar dengan semangat. Okey. 1, 2, 3. Tarik.
Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Bergema, bergegas saya 8 ni. Alhamdulillah. Rasa boleh lepas perasaan kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Okey. Ada yang nak suruh ulang lagi sekali kan? Tak ada. Nanti kalau nampak ada yang ngantuk, kita buat. Okey. Kita akan baca ayat yang pertama daripada surah Al-Isra yang menjadi dasar kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Semangat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah dan ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Okey, sekarang kita buka muka surat 3. Kita akan tadabbur ayat ini daripada kalimah subhanallazi. Kita tengok pada poin yang pertama. Pada poin yang pertama pada muka surat 3. Mengapa dimulakan dengan lafaz subhana? Maha suci Allah. Subhana, maha suci Allah. Perhatikan bagaimana peristiwa luar biasa ini. Dimulakan dengan lafaz subhana yang menunjukkan kemuliaan dan ketinggian sifat maha kuasa Allah yang menggerakkan hamba-Nya dalam keadaan yang tidak mampu dicapai oleh manusia. Malah inilah objektif utama yang ingin dicapai melalui naratif Isra Mi'raj, iaitu kelangsungan episod ini menunjukkan bukti kekuasaan Allah yang mengetuk pintu hati manusia agar kembali mengagung dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Muslimat sekalian, bila Allah memulakan dengan pujian kepada dirinya sendiri, Subhana, maha suci Allah. Allah memuji dirinya sendiri dengan menyebutkan maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Allah ingin menyampaikan mesej bahawa dengan kesucian Allah, dengan keesaan Allah, Allah itu maha suci daripada segala kekurangan, maha suci daripada persamaan dengan mana-mana makhluk. Allah itu perlu disucikan oleh makhluknya, iaitu kita. Maka Allah mengajarkan kita bila nak baca tentang Isra dan Mi'raj, kita mulakan dulu dengan kalimah mengesakan Allah. Kita buang semua perkara yang boleh mensyirikkan diri kita, mensyirikkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara kaedah bila kita zikir subhanallah, 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 maha sucimu ya Allah, maha sucimu ya Allah, sucikanlah hatiku ya Allah daripada mensyirikkanmu, sucikanlah hatiku ya Allah daripada karat-karat dosa, sucikanlah hatiku daripada riak, takabur, ujub, sum'ah ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hatiku ya Allah daripada menyembah selain daripadamu ya Allah.
Maka Allah mengajarkan kita, bila nak baca dan nak mendalami, menghayati ayat penurunan tentang Isra' Mi'raj, mulakan dulu dengan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bila Nabi balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj, kemudian Nabi cerita kepada kaum Quraisy. Ketika itu Abu Lahab ataupun Abu Jahal, bila dia dengar ada satu kisah yang pelik yang dibawa balik. Saya tak ingat antara dua ni, Abu Lahab ataupun Abu Jahal. Bila Nabi pulang, dia antara yang terawal bertemu dengan Nabi, lalu tanya, "Wahai Muhammad, kamu ada cerita apa pula ni? Kamu ada apa-apa ke nak beritahu kepada aku?" Nabi Muhammad terus bercerita apa? "Oh, malam tadi Allah telah memperjalankanku daripada sekian ke sekian." Kemudian antara dua ni, Abu Jahal ataupun Abu Lahab, dia kata, "Tunggu Muhammad, tunggu. Aku kumpulkan dulu sebanyak mungkin penduduk Mekah ni, supaya nanti engkau tak perlu susah payah untuk cerita seorang-seorang, supaya nanti kau boleh cerita depan orang ramai." Adakah dia ada tujuan yang baik? Tidak. Tujuannya adalah dia nak mentertawakan Nabi Muhammad. Dia nak kumpulkan seramai mungkin musyrik untuk sama-sama gelakkan cerita yang tak logik yang dia baru dengar seorang diri ni. Lalu dikumpulkanlah seramai mungkin penduduk Mekah untuk sama-sama mentertawakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar, setelah Nabi Muhammad SAW menceritakan, hanya sebahagian kecil sahaja yang mentauhidkan Allah. Sebahagian besar menambahkan lagi syirik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang bila mendengar, ada yang mula ragu-ragu dengan Nabi Muhammad. Daripada dia beriman, dia jadi ragu-ragu. Sebab cerita yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada kali ini paling pelik, antara yang sangat pelik. Macam mana dalam satu malam boleh daripada Mekah ke Palestin, yang mana mereka tahu kalau mereka naik unta memakan masa berbulan. Yang mana cerita lagi pelik, naik sampai ke langit ke-7 sampai jumpa Tuhan. Lalu ketika itu yang mula beriman juga ragu-ragu. Yang musyrik bertambah kesyirikan mereka. Sebab itu Allah memulakan dengan kalimah subhana, maha suci Allah, daripada perkara-perkara yang bila kamu dengar tentang Isra' ini, kamu bertambah syirik. Bila kamu dengar tentang kisah ini, kamu bertambah ragu kepada agama kamu. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tengok pada poin yang kedua, iaitu gelaran hamba di dalam ayat ini. Nabi SAW bersabda, firman Allah berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi kita dengan kalimah hamba. Abdihi, hambanya. Subhanallah. Cuba tengok pada ayat yang seterusnya pada muka surat sebelah, iaitu surah Al-Jin ayat 19. Saya baca, semua ikut sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Baca terus yang di bawah ya. In kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina fatu bi surah mim mislih, yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya ketika hamba Allah yakni Nabi Muhammad berdiri mengerjakan ibadah kepadanya, mereka yakni golongan jin hampir-hampir menindih satu sama lain mengerumuninya.
Comel kan? Comel lah kita bayangkan. Bila Nabi Muhammad SAW berdiri untuk salat, para jin ni, mereka ni kerumun Nabi Muhammad sampai mereka saling bertindih-tindih. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami yakni Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dua-dua kalimah menyebutkan perkataan hamba. Semalam di masjid semalam yang jarak berapa minit daripada sini? Lebih kurang 10 minit. Siapa yang hadir semalam angkat tangan? Masya Allah. Sebahagian besar dah hadir semalam. Dah dengar juga penjelasan saya berkenaan dengan hambanya. Tetapi hari ini lebih kurang 70% yang belum dengar. Jadi diharap tidak jemu untuk mendengar penjelasan yang sama. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gelaran hambanya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Saya nak minta izin berdiri ya, sebab saya rasa suara saya tu tersekat sikit bila duduk. Kemudian bila saya nak bercerita tentang Nabi Muhammad, dia berbeza sikit. Saya nak macam nak menunjukkan memuliakan Nabi, tapi ibu-ibu jangan berdiri samalah. Maksudnya kesungguhan dan semangat yang ingin ditunjukkan bila kita bercakap tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak apa, awak ambil masa dulu untuk adjust. Dan maaf ya, saya tahu ramai orang berpuasa Rejab dan puasa Khamis seperti Isra Mi'raj pula. Minta maaf ya, saya minum air. Bismillah. Okey. Muslimat sekalian, saya akan menjelaskan dalamnya maksud hamba ini dengan kita bermula dengan muka surat 15. Buka muka surat 15. Buka muka surat 15. Nanti kita akan sama-sama tengok apa kaitan dengan kalimah hamba ini, kaitan dengan senarai tekanan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tak apa, tak payah tengok lagi, tengok saya dulu ya. Subhanallah. Muslimat sekalian, apabila Allah memanggil Nabi kita, bukan Allah memperjalankan kekasihnya, tidak. Allah juga tidak menggunakan kalimah Rasulnya ataupun Nabinya. Tetapi dalam ayat ini Allah menggunakan kalimah Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah kedudukan apabila seseorang boleh mencapai kedudukan hamba. Kalau dalam jawatan sesuatu organisasi atau syarikat, mungkin jawatan selepas pengarah, contoh saya pengarah syarikat kepada Hijrah Empire Group. Jawatan yang kedua adalah jawatan CEO contohnya. Kalau saya perkenalkan ini adalah CEO kepada syarikat, of course yang diperkenalkan tu akan rasa bangga, sebab kita memperkenalkan jawatan yang paling tinggi, dan dialah orang yang jawatan kedua tinggi selepas saya. Tapi kalau saya kenalkan dia, ini adalah hamba kepada syarikat, apa perasaan dia? Dia resign hari itu juga. Ustazah selama cakap depan orang, aku hamba kepada syarikat. Aku hamba. Ingat aku siapa? Ingat hamba. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan gelaran hamba. Allah tak menggunakan perkataan yang tinggi Rasul, Nabi, ataupun ketua Rasul, ataupun kekasihku. Maha suci Allah yang memperjalankan kekasihnya, tidak. Tetapi yang memperjalankan hambanya. Allahu Akbar. Sebab itu
Paling sukar dalam hidup kita bukan nak jadi the best isteri terbaik, ibu yang terbaik, pekerja terbaik, tapi yang paling susah adalah untuk jadi hamba Allah yang terbaik. Untuk taat kepada Allah, tinggalkan larangan Allah. Untuk sebaik sahaja Allah panggil hayya ala solah, untuk tinggalkan urusan dunia, untuk kita menyahut panggilan Tuhan dan Tuhan kita sebab kita hamba. Bila bos paling utama panggil datang semayang, kita masih lagi menjawab dengan Allah walaupun bukan dengan mulut. Kita tak jawab dengan mulut. Nanti kejap nak siapkan masak, nanti kejap nak basuh pinggan, nanti tak khusyuk semayang, nanti kejap nak lipat kain dulu, nanti kejap nak makan, nanti kejap nak shopping dulu. Kita tak jawab dengan mulut, kita jawab dengan perbuatan kita. Allah panggil, datanglah solat, datanglah menuju kepada kejayaan. Tapi kita tangguh selamba, dah hidup 50 tahun, 60 tahun, tak apa sebab yang kukuh. Kadang sebab drama, kadang sebab sesuatu yang melalaikan kita tangguhkan panggilan Allah. Nak sampai tahap kita betul-betul action sebagai hamba, itu paling susah. Dan apabila Allah test Nabi Ibrahim AS, Allah test apa Nabi Ibrahim AS? Allah test daripada remaja dengan ayahnya yang bukan sekadar syirik kepada Allah, tetapi membina patung untuk mensyirikkan manusia. Allah test Nabi Ibrahim kahwin tak ada anak sampai umur 80. Allah test perintah supaya kahwin dengan isteri kedua, Siti Hajar. Lalu Siti Hawa terasa hati merajuk macam-macam lah. Siti Sarah berlaku iri hati, bukan iri hati, cemburu yang sangat berat. Kemudian dikurniakan anak, lepas 80 tahun cahaya hati dapat. Allah perintahkan tinggalkan di tanah yang gersang, tinggalkan isteri, tinggalkan anak kecil, baru nak gembira dengan anak kecil. Allah test Nabi Ibrahim. Allah test apa? Yang mana lebih besar, cintamu kepada Allah ataupun cinta pada anak? Cintamu kepada Allah ataupun cinta kepada isteri? Allah test dengan perintah tinggalkan di tanah yang gersang, yang tak ada jaminan keselamatan, tak ada sumber air, mungkin dibaham dengan binatang yang buas. Tetapi Nabi Ibrahim sentiasa lulus dengan ujian demi ujian. Lepas tu pindah ke Palestin. Di Palestin dapat anak Nabi Ishak sekian-sekian. Lepas tu suruh patah balik. Setelah Nabi Ismail besar macam dah kanak-kanak, dah boleh bantu buat kerja. Selepas itu dah jumpa, dah gembira balik. Allah melihat boleh jadi hambanya, mula cintanya kepada anak tumbuh semula. Allah perintahkan sembelih. Dan Nabi Ibrahim tak petikan sedikit pun untuk menyembelih anaknya. Nekat betul-betul untuk sembelih. Walaupun sembelih itu tidak berlaku, tapi yang berlaku adalah Nabi Ibrahim menyembelih rasa cinta terhadap anak. Dan setiap ujian yang Allah beri kepada Nabi Ibrahim lulus dengan cemerlang. Sampailah Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai Khalil, iaitu kekasihnya. Dan Allah juga memanggil Nabi Ibrahim dengan hamba. Subhanallah. Bermaksud untuk kita menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang Allah berikan pangkat hamba ni, kita perlu melalui jalan-jalan keperitan, kesusahan, kesedihan oleh para Nabi. Tetapi kesusahan dan kesedihan kita tak akan sama level dengan kesusahan dan kesedihan para Nabi. Kita tidak akan test seberat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman tentang Nabi kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang bermaksud, telah didatangkan kepada kamu seorang rasul yang terasa amat berat baginya apa jua yang menimpa kamu. Nabi rasa sangat berat dengan ujian yang ditimpa terhadap hamba, yang sangat kasih, yang sangat memahami keperitan yang dilalui oleh umatnya. Sebab apa? Kalau ada di kalangan kita yang diuji sakit, Nabi diuji sakit yang sangat berat. Siapa di sini kehilangan anak, Nabi diuji anak demi anak, kematian anak. Jika ada yang diuji dengan kematian orang tersayang, Nabi menghadapi kematian ibu ketika umur masih kecil, kematian ayah ketika dalam perut, kematian isteri tercinta Sayyidatina Khadijah. Siapa yang diuji dengan kelaparan, kemiskinan, kesusahan, Nabi lebih berat lagi. Sampai Sayyidatina Aisyah cerita pernah di rumah Nabi tidak ada api yang dihidupkan selama 3 bulan berturut-turut.
Bukan malah masak macam kita order je food panda, tetapi sebab tak ada apa-apa untuk dimasak. Sampai makan seminggu sekali je kenyang, yang lain lapar memanjang. Lapar sampai pedih perut. Yang dapat adalah kenyang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau siapa diuji lapar, takkan sama dengan lapar Nabi. Dalam peristiwa Khandaq, ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat buat apa? Gali parit. Para sahabat dah penat, dah terlentang dah semua. Sebab dengan perit, panasnya perit, kepanasan. Lepas tu makanan yang tak cukup. Kemudian duduk gali lagi parit. Parit tu bukannya rendah ya, parit itu dalam. Sampai para sahabat dah tak mampu nak buat, dah parit itu bukan pendek, mengelilingi kota Madinah. Di bawah terik panas matahari, ibu-ibu. Lalu ketika sahabat-sahabat dah tak mampu, akhirnya Nabi minta, dah diikat dengan tali tapi angin masih masuk, diikat pula tali dengan batu supaya lebih kemas lagi perut Nabi, supaya tak ada angin boleh masuk. Lalu Nabi mengambil cangkul dan Nabi pergi korek masuk sendiri. Ketika itu sahabat yang dah kelaparan, yang dah penat, yang dah sakit, bangkit kembali melihat bagaimana Nabi menunjukkan contoh. Nabi buat dulu, Nabi juga lapar, Nabi angkat dan menggalinya sendiri. Allahu Akbar. Kita ni jahil tentang kisah Nabi sebenarnya. Banyak yang kita tak tahu sebenarnya, pengorbanan Nabi Muhammad SAW untuk kita. Tuan-puan, muslimin, muslimat mati Allah sekalian. Jadi cuba kita tengok pada muka surat 15. Poin yang pertama, pemulauan Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung tahun ke-6 Hijrah. Penghujung bila? Tahun ke-6. Sebenarnya bukan tahun ke-6 Hijrah. Di penghujung tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian. Kita kira ada typo lah sikit dekat situ. Sebab tarikh hijrah bermula pada hijrah. Tarikh hijrah bermula daripada Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Siapa yang dapat jawab, maksudnya dia faham tentang susur galur tarikh. Nabi dapat wahyu umur berapa? 40. Jadi bila saya sebut tahun ke-6 kenabian, maksudnya umur Nabi 46. Sebelum ada tarikh hijrah bermula daripada tahun pertama hijrah tu, daripada Mekah ke Madinah. Semua catatan sejarah ataupun catatan sirah menggunakan tahun pertama kenabian apa berlaku, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian, keempat, kelima, keenam, ketujuh kenabian. Sebab belum ada tarikh hijrah lagi. Sebab itu tarikh disebut ataupun sejarah disebut dengan tahun ke-6 kenabian. Faham? Tahun 1 hijrah bermula daripada umur Nabi 53 tahun. Okey. Di penghujung tahun ke-6 kenabian telah berlaku beberapa insiden penting yang memberikan kekuatan kepada umat Islam, iaitu keislaman Hamzah. Bila Nabi dah 6 tahun jadi Nabi, masuk umur 15 tahun, Hamzah, bapa saudara Nabi, masuk Islam. Keislaman Umar. Kemudian Rasulullah SAW menolak untuk menerima tawaran Quraisy. Dan yang keempat, Abu Talib menjalankan perikatan dengan seluruh anak-anak Bani Hashim agar mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar sama ada mereka muslim ataupun kafir. 4 elemen ini telah memberikan kekuatan kepada umat Islam dan ia hanya berlaku dalam tempoh 4 minggu sahaja. Okey, tengok saya. Pada tahun ke-6 kenabian, apa yang berlaku dalam tempoh 4 minggu? Keislaman Hamzah. Hamzah adalah tokoh perang ataupun tokoh panglima dan juga tokoh yang dihormati oleh Quraisy. Bila Hamzah, bapa saudara Nabi, adik-beradik kepada Abdullah, ayah Nabi, masuk Islam, Quraisy tergugat sangat sebab dia adalah tokoh hebat. Kemudian disusul pula Saidina Umar masuk Islam. Lagi mereka tercabar sebab sebelum ini Saidina Umar lah jadi benteng kepada Quraisy.
Sebab Umar lah yang paling berani menentang Nabi Muhammad secara terangan. Semua orang takut kepada Umar. Sebab Umar kalau nak libas orang dengan pedang, dia selamba je akan bunuh orang. Dia seksa hamba dia, pembantu dia sebab masuk Islam sampai buta mata. Dia sangat melakukan kekerasan kepada siapa yang masuk Islam. Tiba-tiba Umar masuk Islam. Kemudian yang ketiga, iaitu berlakunya perjanjian. Abu Talib, bapa saudara Nabi, pemimpin besar Quraisy, buat perjanjian semua Bani Hashim sama ada Islam atau tidak, beriman kepada Muhammad atau tidak, semua perjanjian dibuat mesti akan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, iaitu Nabi menolak tawaran Quraisy. Quraisy datang dengan tawaran emas, perak, kuasa, macam-macam tawaran, dengan syarat engkau berhenti menyampaikan ajaran Tuhan itu satu. Beri tawaran wanita, beli tawaran emas, perak, kuasa, wilayah, kebun, semua Nabi tolak. Dan 4 perkara ini berlaku dalam tempoh 4 minggu. Dan disebabkan itulah mereka tercabar, mereka perlu buat sesuatu yang berat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok seterusnya. Perkara ini memberikan tamparan yang hebat buat Quraisy, sehingga pada tahun ke-7 kenabian, mereka bersepakat untuk memeterai suatu perjanjian sesama Quraisy untuk memboikot Bani Hashim dari segenap aspek. Perjanjian ini dimeterai di halaman Bani Kinanah, di mana mereka bukan sahaja memulau Bani Hashim daripada aspek ekonomi, malah menolak mereka dari aspek hubungan sosial, termasuk pengharaman berkahwin, tidak duduk bersama mereka, malah tidak boleh bercakap dengan keturunan Bani Hashim. Permulauan Quraisy terhadap Rasulullah benar-benar memberikan tekanan kepada Bani Hashim, sehingga ada dalam kalangan mereka yang terpaksa makan daun-daun kayu. Namun setelah 3 tahun meredah kesengsaraan ini, cengkaman kezaliman tersebut akhirnya terlerai apabila pembesar daripada kalangan Quraisy sendiri yang membatalkan perjanjian tersebut. Mereka ialah Hisham bin Amru, Zuhair bin Abi Umayyah dan lain-lain. Berapa lama dipulaukan? 3 hari? 3 bulan? 3 tahun. Berapa bulan? 36 bulan. Muslimat, kita dipulaukan kawan-kawan 1 hari pun dah perik sangat. Kita ada geng shopping, geng jalan-jalan, geng makan-makan. 5 orang geng makan. Tiba-tiba kita tahu 4 orang pergi makan, tak ajak kita ke Moment Cafe Ustazah Asma Harun. Contohlah. Dia orang tak ajak. Kenapa tak bagi tahu? Lepas tu bila kita tanya geng makan tu, kenapa tak ajak saya? Kita orang nampak awak sibuk, awak kan ada hal, ada urusan anak. Kurang-kurangnya ajak. Dapat tak dapat nombor 2. Betul tak orang perempuan? Saya boleh adjust lah, bla 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 bla. Kita rasa kita dipulaukan makan je pun. Dipulaukan sekian-sekian pun kita rasa sedih. Ada adik-beradik pulau ke, jiran pulau ke, nanti raya, semua lorong tu dipanggil. Kita seorang je tak dipanggil. Rasa nak pindah terus kan? Terus rasa nak cari rumah lain bang, tak boleh duduk dah. Saya dah cek dah, semua orang dapat jemputan, kita je tak dapat jemputan. Oi, jadi isu besar, betul tak? Sebab pulau ini sakit, pulau ini perit. Nabi dengan umat Islam yang sedikit ketika itu, dengan seluruh Bani Hashim termasuk yang bukan Islam, yang belum beriman kepada Nabi, tapi mereka dipulaukan, tidak ada urusan beli. Dia orang nak beli gandum, tidak dibenarkan, tak boleh bercakap. Bukan 3 bulan, 3 tahun, dahsyat kan? Sehingga akhirnya ada yang mati kebuluran, ada yang sakit tenat, ada yang makan daun-daun kering, daun-daun kayu, sampai berdarah mulut dan sebagainya, kelaparan, kebuluran. Allahu Akbar. Muslimat sekalian, Nabi tetap lulus. Nabi selaku hamba Allah, Nabi tak pertikaikan pun, ya Allah, aku kan menyampaikan ajaranmu, kenapa berat sangat ujian sampai 3 tahun? Ya Allah, aku kan Rasulmu, aku kan Nabimu, kenapa ya Allah engkau berikan aku berat, mana pertolonganmu, kenapa tak turun makanan dari langit ke? Bukan 3 hari, bukan 3 bulan, 3 tahun, tetapi Nabi hambanya. Nabi tidak pertikaikan takdir Allah. Nabi tidak pertikaikan apa yang Allah tetapkan apabila Nabi menggalas tanggungjawab menjadi Nabi dan Rasul. Allahu Akbar.
Kita tengok setelah 3 tahun berturut-turut diboikot. Kemudian apa yang berlaku? Tahun kesedihan. Boikot berlaku pada tahun ke berapa? Ibu-ibu? Macam kelas ni, berat sikit ni. Tahun ke-7. Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Maksudnya umur Nabi 49 tahun, maka boikot berakhir setelah 3 tahun. Jadi pada tahun ke-10 kenabian, umur Nabi berapa? 50 tahun. Umur Nabi berapa sebut? 50 tahun. Iaitu pada tahun ke-10 kenabian. Apa yang berlaku? Amul Huzni. Ikut sama saya. Amul Huzni. Bagi tahu orang sebelah. Amul Huzni. Bagi tahu orang sebelah. Tepuk sikit sebab dia dah ngantuk. Tepuk belakang badan dia. Bagi tahu pada orang sebelah, tahun ke-10. Ikut saya, tahun ke-10 kenabian, umur Nabi 50 tahun. Berlaku Amul Huzni. Tahun kesedihan. Jangan lupa lagi. Bagi tahu orang sebelah, jangan lupa lagi. Tiap tahu dengar ceramah, asyik lupa. Okey. Ni guru garang ni. Okey, muslimat, ibu-ibu, nenek-nenek semua, kena ingat pada tahun ke-10 kenabian, umur Nabi 50, berlaku kematian yang pertama pada bulan Rejab, sama dengan sekarang, iaitu kematian Abu Talib. Selang 2 bulan, iaitu pada bulan Ramadan, berlaku kematian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Rejab, Syaban, Ramadan. Pada tahun ke-10 kenabian, umur Nabi 50 tahun. Berturut ni 3 tahun diboikot. Kematian bapa saudara yang merupakan ibu dan ayah kepada Nabi, dan kematian isteri tercinta, teman setia yang berkorban segalanya untuk Nabi. Sedangkan Nabi baru nak bermula sungguh-sungguh. Baru orang kata nak bangkit semula, nak move on ni selepas 3 tahun ni. Tetapi Allah tidak biarkan hamba-Nya sepi daripada ujian. Bersambung ujian dengan kematian yang tercinta. Kita tengok, setelah 3 tahun mengharungi keperitan dipulaukan oleh Quraisy, iaitu pada tahun ke-7 hingga tahun ke-9, akhirnya pada tahun ke-10 kenabian, 2 watak utama dalam hidup Rasulullah telah pergi meninggalkan baginda. Abu Talib meninggal 6 bulan setelah berakhirnya permulaan Quraisy, iaitu pada bulan Rejab tahun ke-10 kenabian. Manakala Sayyidatina Khadijah pula meninggal 2 bulan selepas itu, iaitu pada bulan Ramadan. Pemergian Abu Talib dan Khadijah meremukkan jiwa Rasulullah, sekaligus memberikan tekanan yang lebih dahsyat. Insiden yang berlaku secara berturut-turut ini meluluhkan jiwa Rasulullah. Menurut Ibnu Ishaq, setelah meninggalnya 2 tokoh utama ini, Quraisy mula berani melakukan tindakan yang tidak pernah mereka lakukan sebelum ini. Keberadaan Abu Talib banyak menyekat impian Quraisy untuk menyakiti baginda, manakala Sayyidatina Khadijah memberikan sokongan domestik, menghidup dan menyantuni jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Ishaq, baca terjemahan di bawah, ketika mana meninggalnya Abu Talib, Quraisy mengenakan ke atas Rasulullah tekanan yang tidak mungkin mereka boleh lakukan ketika hidupnya Abu Talib. Sehingga ada dalam kalangan orang-orang bodoh daripada Quraisy datang kepada Nabi dan menaburkan pasir di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kepala baginda yang mulia ditaburi pasir, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan kepalanya berpasir itu. Lalu datanglah salah seorang daripada anak baginda, membersihkannya dalam keadaan menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujuknya dengan berkata, "Jangan menangis wahai anakku. Sesungguhnya Allah memelihara ayahmu." Tuan-puan muslimin muslimat yang dikasihi, siapa Abu Talib? Bapa saudara Nabi, adik-beradik kepada Abdullah. Yang mana Abu Talib ketika umur Nabi 8 tahun, darjah berapa tu? Darjah 3, darjah 2, darjah 2 kecil, telah mengambil amanah untuk menjaga, memberi kasih sayang dan memelihara Nabi. Bahkan sepupu Nabi iaitu Ali bin Abi Talib menceritakan bagaimana ayahnya menunjukkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada anaknya sendiri.
Kalau makan sampai beriba, bersuap. Kalau main tak boleh jauh, mesti depan mata. Sehingga bila Abu Talib nak pergi berniaga ke Syam, turut dibawa Nabi Muhammad, tak bawa anak-anak yang lain. Tidak boleh Nabi Muhammad itu lari daripada pandangan matanya. Daripada Nabi Muhammad kanak-kanak sampai remaja, sampai urusan kahwin, sampai dah ada cucu, sampai Nabi Muhammad dah menua umur 50, umur 49, umur ni, bersama dengan Nabi Muhammad dan Abu Talib mengisytiharkan, jangan siapa-siapa yang boleh mendekati dan merosakkan ataupun boleh menyakiti anak saudaraku ini. Why Quraisy dia hormat apabila Abu Talib berikan arahan tersebut? Sebab Abu Talib adalah pembesar Quraisy, pemimpin Quraisy yang dihormati. Dan kita tahu Abu Talib di dalam hatinya sudah tentu ada keyakinan dan kepercayaan bahawa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Sebab ketika peristiwa nak pergi hijrah, bukan hijrah, nak pergi berniaga ke Syam, kan berjumpa dengan pendeta yang menghalang daripada teruskan perjalanan kerana memberitahu ada tanda kenabian akhir zaman pada kanak-kanak remaja ni. Lalu Abu Talib bawa balik. Kalau tak percaya, Abu Talib teruskan perjalanan. Sebab itu ulama menafsirkan, ada sebagian menyebutkan boleh jadi Abu Talib dalam hatinya sudah beriman, cuma dia tidak menzahirkan keimanan pada lidah kerana dia nak supaya dia direspek, dia dihormati oleh Quraisy. Kalau dia masuk Islam, dia juga akan diperangi oleh Quraisy. Quraisy juga akan menjadikan dia sasaran untuk dibunuh. Kalau dia mati, siapa yang nak bersama dengan anak saudaranya ini? Ketika dia boikot 3 tahun, Abu Talib duduk bersama, berlapar, sakit, penat, perit, tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan bila akhir saat kematian Abu Talib, ini dicatat dalam riwayat yang sahih, saya tak ingat Bukhari ataupun Muslim, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan bapa saudaranya, wahai bapa saudaraku Abu Talib, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah agar aku dapat berhujah di hadapan Allah kelak. Wahai bapa saudaraku, ayahku dan engkau juga ibuku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Namun dalam waktu yang sama ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada sahabat-sahabat Quraisy. Wahai Abu Talib, adakah kamu ingin meninggalkan Tuhan Lata dan Uzza? Adakah kamu ingin meninggalkan ajaran nenek moyang kita? Adakah engkau nak memalukan nenek moyang kita dengan engkau menafikan Tuhan nenek moyang kita? Lalu ketika itu sampai akhir nafas, akhirnya Abu Talib tidak mengucapkan kalimah syahadah. Sehingga terbitlah kata-kata yang sedih daripada Nabi kita, ya Allah, mudah-mudahan syafaatku memberi manfaat buat bapa saudaraku. Lalu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah ataupun petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita tengok lagi. Kita dah pergi kepada kematian Abu Talib, kematian Sayyidatina Khadijah, kemudian penurunan surah Yusuf. Yang ketiga, pemergian Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah menggores luka yang sangat dalam di hati Rasulullah. Abu Talib dan Khadijah seumpama pertahanan luaran dan dalaman buat baginda. Andai Abu Talib menghalang Quraisy dari menyakiti fizikal Nabi, Khadijah memujuk serta menyejukkan nurani dalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat disakiti oleh Quraisy. Muslimat, wahai muslimat yang disayangi, kadang-kadang kita rasa suami kita itu kuat dan kita tak boleh terima kalau suami kita itu lemah. Dan bila dia tidak menunjukkan kekuatannya, kadang-kadang kita pula yang melemahkannya, kita merendahkannya. Allahu akbar. Saya teringat apabila Rasulullah ada rasa ketakutan, sebaik dapat wahyu pulang daripada gua Hira, kemudian Nabi menggeletar ketakutan, kemudian bila sampai ke rumah Sayyidatina Khadijah, lalu mendengarkan apa yang Nabi lalui, kerana ketika itu malaikat Jibril datang dalam rupa yang sebenar.
Bukan dalam rupa manusia ke, memeluk dan memberikan perintah Iqra. Nabi tak tahu apa yang perlu dibaca. Iqra, Iqra. Lalu Nabi pulang dalam keadaan ketakutan. Dan apakah kata-kata ibunda kita Sayyidatina Khadijah buat suami yang tercinta? Kemungkinan wallahualam kalau kita, ya abang kan lelaki, takkan takut. Takkan lelaki nak menggeletar macam ni. Takkanlah ni. Sebab lelaki, seolahnya lelaki mesti kuat, mesti perfect, mesti lebih baik daripada kita. Tidak. Mereka juga manusia biasa seperti kita. Ada kekurangan, ada kelemahan, ada kelalaian, ada kelupaan. Allahu Akbar. Jadi, apa ibunda kita cakap kepada suami yang tercinta ini? Sayyidatina Khadijah tanpa fikir, tanpa menangguh-nangguh, tanpa perlu macam kena mikir-mikir ayat lah, spontan saja menyebutkan, wahai suamiku yang tercinta, engkau adalah lelaki yang baik, engkau seorang yang pemurah, engkau suka menyambung silaturahim, engkau suka menyantuni orang-orang fakir miskin, engkau adalah orang yang baik, wahai suamiku. Mustahil Tuhan mahu menzalimimu, mustahil Tuhan mahu menyakitimu. Seolahnya bila suami ni balik dalam rasa macam, apa yang aku kena ni, apa yang menimpaku ini, seolahnya ada satu buruk yang berlaku. Lalu bijaknya kata-kata seorang isteri yang dirakam dalam riwayat yang sahih, wahai suamiku, engkau lelaki yang baik, engkau lelaki yang sekian-sekian, Tuhan tidak akan menzalimimu. Contohlah suami kita balik daripada mesyuarat AJK surau mesyuarat AJK masjid ke, kan dah pencen, kadang-kadang sensitif kan, dah tua-tua lagi sensitif. Balik sedih. Kenapa tu bang? Tadi tak ada pun yang sokong cadangan abang tadi tu. Lepas tu yang kedua, masa undi abang nombor 3. Lepas tu macam lah. Lepas tu boleh jadi isteri ni bila dengar, itulah saya dah cakap dekat awak, dia nambah lagi, awak kan nak dengar, pada dulu lagi saya dah suruh, awak tak patut ambil dia sebagai setiausaha. Ini sebab awak ni bla 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 bla. Suami tengah sedih ni, tengah down ni, kita nambah lagi. Lepas tu awak tak bangun mempertahankan. Awak buat apa? Awak tak bangun mempertahankan. Itulah awak lemah sangat. Kalau saya ada dalam mesyuarat tu, saya akan bangkit. Kau main lagi. Contoh saja. Tetapi cuba bayangkan kalau kita cuba mencontohi ibunda kita. Macam ni bang. Dalam tempoh perkahwinan saya dengan awak, sepanjang pemerhatian saya sebagai isteri awak, awak lelaki yang baik, awak jujur dalam kerja, awak buat kerja mesti sungguh-sungguh, saya rasa awak orang yang ikhlas, dan Allah tidak akan menzalimi awak. Ini adalah ujian untuk awak, sebab Allah nak beri yang lebih baik untuk awak. Ayat ini biasa kita cakap pada kawan je, pada suami tak ada ayat-ayat macam ni. Sebab itu yang susah. Kalau kawan sedih, ada masalah dengan suami, ada masalah adik-beradik, kita punya ayat bombastik sampai kawan kita tu, terima kasih, awak telah goosebump, saya dengar kata-kata awak goosebump, cakap orang kampung kata, naik bulu roma. Ya Allah, saya tak terfikirlah apa yang awak cakap ni, betul lah apa cakap, okey saya akan move on, saya tak akan ambil tahu apa ni. Tapi kalau dengan suami, abang baca ni apa orang sebut ni, awak cek balik, mungkin ada kesalahan awak ni, punca daripada awak sendiri. Suruh dia rasa susah. Tapi dengan kawan elok, pandai kita susun ayat bagi senangkan hati kawan tu. Sebab itu Nabi sebut, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu ada orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Sebab tu paling payah kita nak buat baik pada suami, paling payah nak buat baik pada anak, pada menantu, besok dah ada menantu, pada cucu, nak buat baik pada adik-beradik. Lagi senang masak buat kuih bagi jiran daripada buat kuih talam bagi pada adik-beradik. Kita mengharap adik-beradik tu balas.
Kita pergi adik-adik main rumah kita, main kita beria masak. Tiba pergi rumah adik-beradik, telur je. Kita ingat balik tu, belum lagi, enjin baru nak buka je. Geram kan bang, hari tu kita masak 3 rasa. Kita telur je. Kita tak tahu punya adik kita memang tak ada bajet. Tu je yang mampu dia bagi. Susah tau buat baik pada ahli keluarga. Kita ada kecenderungan nak mengungkit, nak menyebut, nak mengharap. Tapi dengan jiran, tak apa, bekas tu saya larang, isi apa-apa, beri kosong. Oh, dengan jiran, beri sekarang, beri sekarang, beri sekarang. Saya memang tak mengharap, ikhlas kerana Allah. Jangan balas apa-apa, saya beri, saya nak kosong. Kau main lagi. Maksud saya lah ikhlas, ataupun tidak mengharap apa-apa. Lebih mudah dengan orang luar berbanding ahli keluarga. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu boleh buat baik pada ahli keluarga, kamu adalah sebaik-baik manusia. Itu paling payah dan paling susah. Kalau saya ada rasa ragu-ragu kan, lepas ceramah, saya selalu akan fikir apa saya cakap. Kalau suami saya ikut saya akan terus bercakap dengan dia dalam kereta. Tadi tu gini. Kalau suami saya tak ikut, saya akan telefon. Saya akan cakap begini. Tahu tak tadi gini, rasa macam ni. Dan suami saya dah tahu dah skrip dia. Apa ayat yang dia kena balas. Dan dia akan ulang je sikit yang sama. Walaupun saya tahu jangkaan ayat yang dia akan keluarkan. Awak dah buat yang terbaik. Dia tak panggil saya awak, adalah panggilan special tu kan. Awak dah buat yang terbaik. Awak jangan fikir lagi. Walaupun awak rasa awak lost, tapi orang tak kesan pun awak lost. Bla 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 bla. Lepas tu saya tak fikir dah lah. Maksudnya memang kita perlukan teman kita. Kita perlukan seseorang. Tapi kadang-kadang lelaki boleh buat macam tu. Bila kita luar, suami kita cakap, tak payah fikir, tak ada, awak dah buat. Itu complete, itu dah the best lah. Tapi kita boleh tak buat ayat yang sama pada suami kita? Dia akan beza. Sebab perempuan sangat teliti. Sebenarnya ada perkara yang awak boleh buat tambah baik sebenarnya, tapi awak tak buat. Jujur daripada saya, apa yang saya dengar ucapan awak tadi, sebab awak tak study, saya nampak awak relax je tadi. Awak tak ada nak tulis dulu ke? Sebab tu ucapan awak macam tu. Cuba awak sedia sikit. Dia sebenarnya nak kekuatan, benda dah berlalu. Nak semangat sikit, betul tak? Nak support sikit, tapi terus down lagi. Akhirnya suami ambil keputusan, apa-apa tak payah cerita lah, tak payah share lah. Lepas tu kita tak puas hati, abang tak nak borak-borak dengan saya. Awak kami lagi dengan kawan berborak-borak, tapi dia tak cakap tu serang. Sebab apa yang dia dapat kalau dia borak sakit, perih, pedih, macam dihiris-hiris macam tu. Jadi subhanallah. Sebab itu, kalau kita kembali kepada kisah, masa kita dah habis pun sebenarnya. Kalau kita kembali kepada kisah ibunda kita Sayyidatina Khadijah, sentiasa mengeluarkan perkataan yang terbaik pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat. Sentiasa memberi sokongan yang kuat kepada suaminya. Adakah Nabi tidak kuat? Kenapa Nabi perlukan kata-kata semangat daripada isteri? Kerana Nabi juga adalah manusia biasa, mempunyai perasaan, ada rasa sedih, ada rasa sebersalah, ada rasa teragak-agak. Lalu ibunda kita sentiasa menjadi teman yang setia, memberikan kata-kata motivasi yang terbaik. Sebab itu bila Sayyidatina Khadijah meninggal, Sayyidatina Khadijah, Rasulullah sangat pilu, sangat sedih. Rasulullah menitiskan air mata. Belahan jiwanya meninggal dunia selama-lamanya. Kalau kita baca pada tahun ke-7 Hijrah, bila Nabi kembali semula daripada Madinah ke Mekah, antara perkara pertama yang Nabi buat, ada Nabi pergi ziarah makam isterinya, Sayyidatina Khadijah. Nabi ziarah makam isterinya sampai Nabi menitiskan air mata, rasa rindu kepada Khadijah. Masya Allah. Okey, si gena tu dah obvious sangat dah. Sila duduk. Si gena tu obvious sangat, nampak sangat. Ustazah berhenti. Duduk dulu, kau tak, saya pun tak senang hati ya bila berdiri macam tu. Dik, sabar, lepas ni saya ambil. Buah pun dah bergerak tu kan. Buah tangan namanya, betul lah, buah dan tangan. Bagi saya lebih kurang dalam 15 minit. Boleh ke? 12 suku kita berhenti ya.
WhatsApp suami yang sedang tunggu 15 minit lagi. Kalau suami nak marah, marah saya. Masya Allah, patutnya 11.45. Tapi saya rasa tergantung, kalau saya tak, saya nak pergi sepintas selalu saja. Apa yang berlaku pada poin yang keempat, muka surat 19. Dihalau oleh penduduk Taif. Dihalau oleh penduduk Taif. Kemudian cuba tengok pada muka surat 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tertekan sehingga tidak sedar diri. Rasulullah sangat tertekan. Nanti kita jangan baca lagi, itu part yang sangat sedih. Setelah dipulaukan 3 tahun, Rasul dalam tekanan yang sangat hebat. Rasul kehilangan bapa dan ibunya, iaitu Abu Talib. Rasulullah kematian Sayyidatina Khadijah. Kalau ikutkan tekanan yang sangat berat, kalau ikut kajian hari ini, punca tekanan paling tinggi, manusia boleh jadi gila, manusia boleh jadi hilang kewarasan, manusia boleh menghadapi depression, kemurungan. 3 sebab utama. Yang pertama, manusia depression, kemurungan, anxiety ke apa semua istilah tu, kehilangan orang yang tercinta, orang yang tersayang. Punca kedua yang tertinggi kajian dibuat di dunia ni, punca yang kedua apabila kehilangan punca pendapatan, dibuang kerja mengejut, ataupun bisnes lingkup, ini tekanan yang berat untuk manusia terima. Punca kehidupannya hilang. Dan punca yang ketiga menyebabkan manusia akan tekanan jiwa yang berat apabila dipulaukan. Dipulaukan adik-beradik, dipulaukan ahli keluarga, dipulaukan pasangan, dipulaukan oleh orang-orang yang tersayang. Dan Nabi melalui 3 perkara ini serentak sekaligus. Dipulaukan, kehilangan orang tersayang, terputus sumber kehidupan. Berniaga tak boleh, itu tak boleh, semua terputus. Dan ketiga-tiganya Nabi cuba bawa diri hijrah ke Taif dengan mengharapkan penduduk Taif menerima Nabi. Mengharapkan penduduk Taif beri peluang untuk Nabi tinggal di sana dengan aman, supaya Nabi boleh meneruskan urusan-urusan mencari rizki dan lain-lainnya. Namun apa yang berlaku, tuan-puan sekalian? Cuba kita baca muka surat 20. Penolakan dan penghinaan penduduk Taif benar-benar memberikan tekanan kepada Rasulullah, sehingga baginda berjalan pulang dalam keadaan sugul dan tidak sedarkan diri kerana terlalu sedih. Peristiwa Taif ini disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang lebih memedihkan dan lebih menyakitkan daripada perang Uhud. Andai sekiranya perang Uhud Rasulullah dilukai, topi besi baginda pecah, muka terluka dan gigi baginda patah, namun kesakitan Uhud itu tidaklah lebih menyakitkan daripada insiden Taif. Perkara ini diakui baginda Nabi sendiri apabila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah. Cuba tengok di bawah terjemahan. Wahai Rasulullah, pernahkah kamu lalui hari yang lebih sukar daripada perang Uhud? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya aku telah berhadapan dengan seksaan kaummu, namun hari yang lebih dahsyat yang pernah aku lalui ialah hari Al-Aqabah, di mana aku telah berdakwah menawarkan diriku kepada kaum Ibnu Abyalal bin Abkulail berdakwah di Taif. Mereka tidak menerima dakwahku. Lalu aku pun beredar dengan kekusutan dan kesedihan yang menyelubungi wajahku. Aku tidak sedar sehingga aku sampai di Qaun At-Talib. Aku dongakkan kepalaku, lalu aku ternampak seperti kumpulan awan menyelubungiku. Aku perhatikan, rupa-rupanya ia adalah Jibril. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tahu peristiwa Taif itu. Nabi dikejar sampai, ada yang kata 1 kilo, ada sampai 2 kilometer dengan batu sampai darah mengalir pada batang tubuh baginda yang kita cintai. Nabi bukan dibaling sekali kemudian ditinggalkan, tetapi Nabi dikejar dan diekori sambil dibaling dengan batu. Sehinggalah malaikat datang menawarkan, wahai Muhammad, maukah aku hempukkan penduduk Taif ini dengan gunung Taif ini? Tetapi apa jawapan Nabi SAW yang tercinta? Jangan wahai Jibril, jangan. Mereka sesungguhnya tidak tahu aku mengadukan kelemahanku dalam berdakwah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bukannya kata aku dah buat yang terbaik tapi mereka tolak, tidak. Tetapi Nabi Muhammad tetap mengatakan, ya Allah, aku mengadukan kelemahanku dalam berdakwah.
Janganlah engkau apa-apakan penduduk Taif ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Mudah-mudahan daripada kantung ataupun daripada rahim daripada ibu-ibu Taif ini akan lahirnya pejuang-pejuang agama Allah. Allah kabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar antara pejuang yang menjadi pembebasan banyak negara-negara bukan Islam, terutamanya masa zaman Saidina Umar, adalah panglima-panglima yang hebat daripada Taif. Sebab itu tuan-puan sekalian, pengajaran kita dapat daripada kisah di Taif ini, saat kita dizalimi oleh manusia, itulah saat yang terbaik untuk kita mendoa. Mendoakan kebaikan untuk diri kita, doakan sesuatu untuk supaya orang yang berzalimi itu akhirnya dia bertukar terus menjadi orang yang terbaik dan berbuat baik kepada kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tengok lagi sepitah lalu, ketenangan melalui keislaman Ad-Das, balik baca, dakwah dengan bismillah, kemudian golongan jin menghayati Al-Quran dan menerima Islam, kesukaran disambut dengan kesenangan. Dan cuba tengok muka surat 29, penyucian jiwa sebelum menuju Allah, kemudian peristiwa belah dada. Sebelum keberangkatan, apa peristiwa yang berlaku? Kemudian tengok muka surat 30, peristiwa belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memang tu saya kata buku ni sangat menarik. Sebab ini adalah penyucian belah dada yang berlaku, ini adalah kali yang ketiga. Ketika berusia 10 tahun, ketika berusia 4 tahun yang pertama. Kemudian ketika berusia 10 tahun yang kedua. Kemudian ketika sebelum Isra Mi'raj adalah pembelahan dada yang ketiga. So bacakan, ingatkan cerita pada cucu. Cucu balik cuti sekolah, duduk depan atuk, duduk depan Wan, ceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Esok cucu kita dah meninggal, cucu akan ingat selamanya. Dia belajar tentang Isra Mi'raj daripada Wan dia, daripada nenek dia. Sehinggalah pahala itu mengalir selama mana dia beriman dengan peristiwa Isra Mi'raj. Mengalir pada kita. Kemudian kita tengok pada muka surat 35, sebenarnya kalau ikut sebelum penurunan wahyu berlaku lagi pembelahan dada. Sebelum Isra Mi'raj adalah pembelahan dada yang keempat. Masya Allah. Bayangkan kalau kita tak baca naskah ni, kita pun tak tahu. Kita ingat sekali, kita ingat dua kali je. Kita ingat masa kecil tu je kena belah dada. Cuba baca muka surat 36. Mengapa proses belah dada berlaku? Muka surat 37, penyucian jiwa. Okey, kita tak baca tu, kita tengok terus poin. Muka surat 43, buka muka surat 43. Itu sebelum. Kemudian berlaku peristiwa solat bersama para nabi. Keutamaan solat. Solat membawa kita ke syurga, tentang solat dan sebagainya. Muka surat 51, sedang. Cuba buka awal sekali isi kandungan. Balik semula kepada isi kandungan. Balik semula kepada isi kandungan semua. Muka surat depan sekali. Subhanallah. Cuba tengok pada perkara yang keempat. Perkara yang keempat, bab yang keempat. Jumpa isi kandungan. Perbezaan turutan para nabi. Yang kelima, tokoh selain nabi dalam Isra Mi'raj. Kisah Saidina Bilal, kisah Rumaisa, kisah Saidina Umar, yang mana tiga orang ni ada kaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang keenam, isu-isu hubungan sosial, yang mana Nabi diperlihatkan kaum yang mencakar muka dengan kuku tembaga, kaum yang menggunting lidah mereka, kaum yang memakan bangkai, lelaki yang dilempar dengan batu, menjaga isu-isu yang melibatkan hubungan sosial, perancangan masa hadapan yang pasti. Kemudian yang ketujuh, kisah Masyitah, prinsip istiqamah. Nabi lalu satu kubur yang sangat wangi. Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, apakah itu? Itu adalah kubur Masyitah. Kemudian perkara yang ke-8, solat mengangkat kedudukan Muslim. Mulalah kisah tentang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dalam Al-Quran dan hadis. Sekian-sekian. Dan yang ke-9, mendengar nasihat orang berpengalaman. Kemudian yang ke-10, membebaskan Masjidil Aqsa. Sebab itu saya sebut di awal, boleh jadi 1/10 je kita boleh cerita hari ni. Kita hanya sampai kepada tajuk peristiwa yang berlaku sebelum Isra Mi'raj. Jadi untuk dengar sambungan seterusnya, kena dengar ceramah esok pula.
Sebab esok saya ceramah di Shah Alam, tengok secara live, kalau dapat pergi Shah Alam, esok adalah fokus wasiat Nabi daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi fokus kepada apa yang diperlihatkan Nabi, diperlihatkan Allah kepada Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Muslimin muslimat, sebagai penutup. Sebagai penutup, dalam perjalanan Nabi menuju kepada Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian sepanjang perjalanan, apakah yang berlaku antara Nabi dengan Malaikat Jibril sepanjang perjalanan? Komunikasi. Nabi tidak berhenti bertanya. Tanya itu, tanya ini, tanya itu, tanya ini, non-stop. Sampai ke langit pertama, kedua, sekian-sekian, Nabi sentiasa bertanya. Wujudnya komunikasi Nabi dengan Malaikat Jibril, soalan-jawapan, soalan-jawapan. Nabi mendunggang apa? Burak. Burak itu adalah binatang syurga. Nabi menunggang burak. Subhanallah. Apakah falsafah yang kita boleh belajar daripada situasi ini? Ialah dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, malaikat, malaikat dibuat daripada cahaya. Manusia dibuat daripada tanah. Binatang dibuat daripada tanah juga, macam manusia. Okey, kita tak sebut. Okey, binatang. Okey, binatang adalah lambang. Sebenarnya soalannya macam ni. Malaikat betul dibuat pada cahaya. Malaikat Allah berikan akal kepada mereka, tapi Allah tak beri nafsu. Betul atau tidak? Manusia, kita Allah beri dua-dua, akal dan nafsu. Manakala binatang, Allah beri nafsu saja tapi tak ada akal. Binatang berkasih sayang bukan sebab akal, sebab nafsu kasih sayang. Nafsu nak menjaga, nafsu nak memelihara. Dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, kita perlu dipandu oleh akal, sebagaimana Nabi Muhammad dipandu oleh Malaikat Jibril. Sebab malaikat adalah lambang akal. Manakala Nabi Muhammad menunggang burak, iaitu binatang. Dalam perjalanan kita menuju pada Allah, perlu dipandu akal dan perlu kita tunggang hawa nafsu kita. Bukan hawa nafsu yang memandu kita, bukan hawa nafsu yang menunggang kita. Kita yang menunggang hawa nafsu, dia akan ikut mana kita nak pergi. Kemudian teman kita ialah ilmu. Teman perjalanan adalah ilmu. Sebab itu Nabi dalam perjalanan tidak ada hentinya menimba ilmu daripada Malaikat Jibril alaihi salam. Saya ulang lagi sekali, peristiwa Isra' Mi'raj adalah satu perjalanan Nabi yang begitu indah untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan ini dilalui oleh seluruh umat baginda, iaitu kita. Dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, kita perlu dalam perjalanan tersebut menunggang hawa nafsu kita. Dan kita perlu berpandukan kepada akal kita duduk di depan. Dan ilmu adalah pengiring kita, selalu bersama dengan ilmu. Mudah-mudahan kita kekal dalam keadaan begitu. Akhirnya kita benar-benar dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Sadaqallahul azim. Muslimat, inilah impian kita semua. Dalam perjalanan kita menempuh segala ujian, segala nikmat yang Allah berikan kita di dunia ini, hujung adalah perkara yang paling penting. Bagaimana kita meninggalkan dunia, itulah permulaan perjalanan kita seterusnya. Dan kita mengharapkan saat kita mati, Allah memanggil kita dengan kalimah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha terhadap Tuhanmu dan engkau mendapat redha Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu di dalam syurgaku, ke dalam syurgaku. Tuan-puan sekalian, kalau kita fikir balik, kenapa ada kalimah kita redha dengan Allah, lalu kita akan dapat redha Allah? Merujuk kepada satu hadis Nabi sebut begini: apabila seseorang hamba itu diberi ujian, Allah utuskan malaikat bersama dengannya. Lalu Allah bertanya, bagaimana keadaan hambaku? Sedangkan Allah boleh nampak langsung, tetapi itu antara tugas malaikat. Setiap kali kita diuji oleh Allah, ada malaikat yang Allah utuskan untuk melihat bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita terhadap ujian tersebut. Lalu Allah berkata, sekiranya hambaku itu redha, maka dia dapat redhaku. Sekiranya hambaku itu marah, maka dia mendapat kemurkaanku. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Sebab itu Allah panggil jiwa yang tenang, ada jiwa yang redha dengan Allah. Redha, terima seadanya apa yang Allah tetapkan walaupun tidak usaha keras. Begitulah akhlak suami, tak berubah-ubah, dah 30 tahun kahwin, tetaplah bergulung kain plekat tu. Contoh, dah usaha macam-macam, itulah anaknya, bukan tak berusaha, usaha. Lalu akhirnya terbitlah kata-kata, ya Allah, aku redha ya Allah. Inilah ketetapan perjalanan hidupku. Yang begini saat mati, Allah akan panggil, wahai jiwa yang tenang. Sebab jiwa yang tidak memberontak dengan Allah, jiwa yang tidak rebel dengan Allah, jiwa yang taat kepada Allah, yang akur, jiwa seorang hamba. Sebab itu Allah sebut, Allah memperjalankan hamba. Nabi tidak pernah rebel dengan Allah. Saat di baling batu, Nabi tak tanya, kenapa tidak sekat ya Allah, kenapa tak halang, kenapa berlaku benda ni? Aku kan utusanmu ya Allah, kenapa tak tolong? Mana pertolonganmu? Nabi tak pernah tanya, di mana pertolonganmu ya Allah? Allahu Akbar. Sebab Nabi mengakui, aku adalah hamba, aku akan akur saja segala yang buruk. Kenapa ambil isteriku saat aku baru nak mulakan perjuangan? Kenapa ambil anakku? Kenapa sekian? Nabi tidak pernah rebel, tak pernah bertanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf, semoga bermanfaat apa yang dikongsikan. Semoga kita jadi lebih kuat, lebih kental, lebih solehah, menjadi hamba Allah yang lebih beriman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, saya nak ucap terima kasih juga penonton yang melihat secara live, yang mana lebih kurang dalam 4,500 tadi, campur 2,000, 4, 5, 6, lebih kurang 7,000 lebih yang hadir secara live. Yang mana yang hadir di sini ada 70,000. Tak boleh kalah dengan orang live. Orang live ada 7,000, kita 70,000. Terima kasih. Barakallah. Tajuk kita yang berkaitan dengan perjalanan yang agung, iaitu Isra' Mi'raj. Jumpa lagi. Gitu. Muslimat sekalian, rumah Allah surau ini telah menghimpunkan kita dalam satu majlis yang sangat bermakna. Maka janganlah kita pulang melainkan kita memberi infak dan sedekah kepada surau ini. Nabi SAW bersabda, sadaqatun burhanun. Sedekah itu adalah saksi untuk kamu, dan sedekah itu adalah bukti untuk kamu di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan surau ini akan bersaksi hadapan Allah kelak bahawa kita menjadi penyumbang untuk rumah Allah ini menjadi makmur,
dan rumah Allah ini boleh terus mengimarahkan dengan program-program seperti ini. Jadi berikanlah di jalan Allah satu nilai yang kita sayang, yang kita kasih, supaya itu adalah bukti kita lebih mencintai Allah daripada duit. So kalau kita bagi sikit, kita memberi kerana cinta pada duit, bukan kerana Allah. Lebih kurang begitulah faham maksud saya ya. Masya Allah, saya sayang semua muslimat kerana Allah, kerana Rasulullah. Sayang sangat, Masya Allah. Sini, sana, sinun. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.